أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم صدورنا ويسر أخلاقنا ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita sama-sama dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dijentik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbangkit pagi ini. Dan ada dalam kalangan sahabat kita dah niat dah malam tadi, tapi pagi ini macam-macam ada urusannya. Jadi kita doakan sahabat-sahabat yang ada macam-macam urusannya itu dipermudahkan untuk sama-sama bersama dengan kita. Jadi alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi kalau alhamdulillah kuat tu, alhamdulillah kita pagi ini kita dengan semangat. Walaupun saya ni setiap pagi suara dia memang garau sikit. Kalau dah tengah hari tu suaranya runcing sedikit. Pagi ni garau, serak. Jadi alhamdulillah pagi ni saya juga dipermudahkan untuk sama-sama bersama dengan sahabat-sahabat sekalian. Walaupun pada minggu ini kita cuti sekolah, yang lain-lain, sahabat lain pergi bercuti, balik kampung, sambung cuti di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama berada dalam salah satu mir riyadil jannah, iaitu taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Ada juga taman-taman yang lain, tapi yang inilah special untuk orang yang hatinya bertaut dengan majlis-majlis ilmu. Kalau bulan lepas kita dah tahu, kita ada jelaskan, kita dah tahu ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala payung nanti di hari akhirat nanti. Allah payung dia. Antaranya adalah kita inilah orang yang menuntut ilmu. Saya ulang sedikit, mana sahabat-sahabat mungkin yang terlepas. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang sejak zaman remajanya sehingga kininya ataupun sekarang ini masih belia lagi. Di hadapan ni semua belia lagi. Masih muda lagi, masih umur 18 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang muda lagi 96 tahun. Alhamdulillah, muda lagi. Jadi bila hati kita bertaut untuk sentiasa istiqamah beribadat, bukanlah kita nak kejar terlalu banyak, kan? Kita ada ibadah kita yang kita dah gazetkan sebagai satu ibadah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau kita sentiasa gazetkan solat tahajud itu, kalau kita terbangun tidur, kita jadikan itulah solat yang pertama yang kita akan solat selepas bangun daripada tidur. Kita gazetkan. Kalau kita bangun tidur, kita tak dapat solat tahajud tu, macam satu hari tu dosanya besar. Tu maksudnya hati kita tu kita tautkan. Oh ni, gazetkan, mesti. Dan kita buat secara istiqamah. Ada orang istiqamah dia hari-hari. Ada orang istiqamah seminggu sekali pun jadilah. Itulah istiqamah setiap orang. Walaupun kita tahu fadilat solat tahajud itu besar ganjarannya, tapi setiap orang itu ibadah dia, itu pilihan dia, itu cara dia berinteraksi dengan
Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu untuk diri dia. Yang kedua, ada orang dia sentiasa istiqamah solat duha. Kalau dapat solat duha 2 rakaat tu, ya Allah, seronoknya. Macam hari tu hari paling bahagia untuk dia. Sebab waktu-waktu ni waktu tenang, tahajud waktu tenang, waktu duha ni waktu tenang. Kita rasa macam boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak puas 2 rakaat, kita solat lagi 4 rakaat. Tak puas 4 rakaat, 6 rakaat. Tak puas lagi sampai 12 rakaat. Bergantung kepada seseorang itu macam mana dia melakukan ibadah tersebut. Tapi janganlah pula solat fardu subuh buat 12 rakaat. Itu sesat dah namanya. Tiba-tiba pula solat jamak je lah. Zuhur asar. Tapi tak adalah kita musafir. Itu dah sesat dah. Kan macam-macam sekarang ni. Kan Mufti dah jelaskan dah. GISB adalah sesat. Sesat. Sebab dia masih mengamalkan aurat Muhammadiyah. Itu dia. Kemudian konsep yang dilakukan itu adalah konsep ma'ash. Maksud dia, kita ni tak payah bayar gaji, kita belanja bagi makan je, cukup keperluan. Itu saja. Jadi konsep kita bekerja ni adalah kita punya gaji imbalan. Ada beberapa lah. Yang paling penting dia masih berpegang dengan aurat Muhammadiyah itu sesatlah yang telah difatwakan sesat. Jadi JSB ni sesat. Jadi sahabat-sahabat yang ada menderma untuk JSB ini, mana yang masuk dalam JSB ini, kita minta kita pulihkan, kita sedarkan. Yang mana dah memberi sumbangan itu, kita sumbanglah ke tempat yang lain. Kita sumbanglah ke Surau Al-Amin ke, mana-mana surau lah, surau-surau yang di sebelah tu, surau yang bakal dibina, mana-manalah tanah kubur kita ke. Jadi perkara-perkara itu kita kena lihat. Sebab kadang-kadang kita semangat kita nak menuntut ilmu, tetapi tiba-tiba termasuk ke dalam tim yang salah pula secara tidak sedar. Sebab kita nak menuntut ilmu, tiba-tiba tersalah masuk. Sebab itulah kita kena pelbagaikan tempat kita menuntut ilmu, supaya kita dapat lihat satu variasi penyampaian dan satu i'tiqad yang perlu kita pegang. Pegangan tauhid kita. Allah Subhanahu wa taala, tak ada pula kita cakap apa namanya tu, ada pula kita kata dia tak meninggal, dia cuma diangkat oleh Allah taala, nanti dia akan bangkit sebagai Al-Mahdi. Itu dah sesat dah. Baik, yang ketiga adalah lelaki sentiasa terkenang-kenangkan masjid, terkenang-kenangkan tempat ibadah, terkenang-kenangkan surau. Bukan hanya kaum lelaki sahaja, muslimat yang terkenang-kenangkan surau, yang mendapat keizinan suaminya bersama-sama untuk beribadah di surau, di masjid. Inilah golongan-golongan yang akan dilindung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Yang keempat adalah kita-kita ni, yang lelaki ini, bila ada gadis yang cantik datang kepada kita, goda kita, kita menolak dia. Itulah yang akan antaranya dipayung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni bukan goda dekat depan-depan. Sekarang ni godaan dia tu sangat dahsyat, melalui media sosial, melalui aplikasi. Pantang kita sebut je.
nanti nak ada makwa, kejap lagi keluarlah. Keluar TikTok, keluarnya dekat Facebook. Sebab kita tak perasan, kita tak off pun, kita punya ada satu top record, top audio dalam satu bahagian di dalam Google. Bila kita tak off tu, kita tak antik butang tu, dia akan dapat tahu sekejap je. Nanti sekejap lagi dekat telefon tuan-tuan akan keluar nanti. Satu kita klik, keluar 10. Tak percaya cuba buka TikTok ceramah, 10 ceramah. Kalau TikTok yang bukan-bukan, bukan-bukanlah. Tu dia. Yang kelima adalah dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Adakah ia sahabat? Ya. Adakah dia suami isteri? Ya. Dia berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang jom ke surau, yang jom ke majlis ilmu, yang dia berkasih sayang dengan caranya kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Yang jom ke pasar, jom pasal kita nak makan ni, kan, jom. Yang isteri dia nak beli barang, dia nak sediakan untuk suami dia ibadah kerana Allah Ta'ala. Jangan pula bila kita masak itu hentaknya kuat sangat, saya nak makan aja, tak habis-habis, ngorder je, kopi lah, apalah. Jangan macam tu. Kita kena ikhlas. Tapi geram-geram juga, kadang geram juga. Sabar. Yang kita juga yang lelaki ni jangan nak mengorder aja. Kadang-kadang tu pandai-pandailah kan. Kan masing-masing dah berpengalaman. Yang keenam adalah orang yang sentiasa ikhlas bersedekah. Bersedekah ni macam mana? Macam-macam. Paling mudah senyum je lah pagi-pagi. Senyum, duit tak bawa ni senyum je. Sedekah, apa pasal? Sedekah. Kan? Macam-macam kita sedekah. Sedekah tenaga, sedekah senyuman, sedekah kita halang, kita betulkan kasut tu sedekah. Ada yang susun kasut, sedekah. Ada yang pagi tadi datang masuk tandas, siram bersihkan tandas, sedekah. Itu sedekah cara kita. Ada orang pagi tadi sedekah, dia masuk tiap-tiap hari RM1. Itu cara dia, sedekah. Ada orang masuk pagi-pagi ni RM10,000. Itu cara dia. Memang dia dah niat. Yang ketujuh adalah orang yang ketika waktu sunyi dia berzikir. Dia berzikir dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Allahu Akbar. Kita duduk, kita zikir, ya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Ingat. Pernah tak kita rasa macam tu bila kita bersendirian, kita duduk, kita diam, ya Allah, kecilnya aku, besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasa macam itu, alhamdulillah. Nanti kita akan tengok sama ada hati kita ni, kalau kita masih lagi keras lagi tu, kita cuba lagi. Kadang-kadang kita tak nangis, kita rasa sebab menghampirilah tu. Kan? Kadang-kadang kita nangis bila kita ada masalah aja. Kan? Kadang-kadang ada masalah baru kita nak nangis. Tapi kita bercakap dengan Allah dengan penuh pengharapan, dengan rendah dirinya, kita tak pula menangis, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa aku. Kan? Saya. Jadi tuan-tuan semua boleh bersedia dan ada rasa, ya Allah, ya Tuhanku, masa ini makin singkat. Kan? Makin singkat.
Aku tak tahu bila waktunya. Jadi berikanlah aku peluang, kesihatan, kekuatan untuk teruskan ibadah. Jadi itu baru muqaddimah. Baru muqaddimah. Ingat dah sambung dah tadi. Itu baru muqaddimahnya. Jadi kita sambung dalam pegangan hidup mukmin bersyariat ini, iaitu sebagaimana yang saya maklumkan bulan lepas, kita akan sambung, iaitu kewajipan. Mungkin pada awal-awal itu kita dapat lihat diterangkan secara ringkas mengenai kewajipan kita menunaikan zakat. Nanti kita akan tengok ada juga sahabat-sahabat ini dia sangat dermawan, bukan hanya sedekah yang wajib, tapi sedekah yang sunat pun sahabat Nabi ini dia sanggup menginfakkan hartanya. Bukan infak saja-saja, menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harta dia sangat besar. Bukanlah kita nak kata bagi harta tu terus miskin. Yang itu nanti kita akan jelaskan bila sampai waktunya. Saya nampak dah tu. Jadi yang pertama, sebagaimana yang diterangkan, bila kita dah tahu waktu yang tepat untuk kita mengeluarkan zakat itu, kita hendaklah melaksanakan sebelum tiba waktu yang diwajibkan. Kerana apa? Ini menunjukkan kita redha dan rela dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah tahu dah, kita dah ready dah, kita tunaikanlah kewajipan berzakat ini apabila hampir tiba ataupun telah tiba waktunya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan maksudnya bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat masing-masing. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah akan tetap membawa kamu semua berhimpun di hari akhirat dan menerima balasan. Jadi kalau yang buat baik dapatlah balasan baik, kalau yang buat yang tak baik dapatlah balasan yang tak baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas setiap sesuatu. Jadi yang kedua, kewajipannya adalah seseorang itu hendaklah merahsiakan amalannya, sebab yang demikian ini akan dapat jauhkan diri kita daripada riak. Ada orang sebelum ini kita tahu ada 3 golongan. Yang pertama, golongan dia sedekah untuk amalan dia sahaja. Cukup melepaskan tanggungjawab dia macam itu. Yang kedua adalah orang yang memilih untuk memelihara harta dan dia mengeluarkan harta dia. Yang ketiga, dia suka mengeluarkan segala hartanya, dia tak kira pun. Mana ada orang nak dia bagi. Dia tak kira pun. Kita yang mana? Jadinya kita bila kita bersedekah, yang paling penting adalah hati kita. Zakat ini adalah sedekah wajib. Jangan pula kata aku dah keluarkan zakat hari tu 10,000. Engkau berapa keluarkan zakat? Janganlah macam tu pula. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kalau pun kamu sembunyikan sedekah itu, kamu berikanlah kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Kita bagi kepada orang yang tepatlah.
Kita dah tahu dia fakir, dia miskin, kita bagi pada orang yang tepat. Jadi sebahagian ulama menekankan keutamaan merahsiakan amalan ini sehingga tiada siapa yang mengetahuinya dan siapakah yang memberikan kepadanya. Semua itu hanya untuk memperoleh keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bagus. Kita bagi, semua orang tak tahu. Siapa yang bagi? Wallahu alam, hamba Allah. Yang ketiga, seseorang itu boleh menampakkan zakatnya asalkan tujuannya adalah untuk menarik orang supaya mencontohi amalan dia, boleh. Tapi bila kita buat tu, kita jaga-jaga hati kita. Kan nanti kita riak, takabur pula, dah susah. Kan umpama ibadah kita itu kosong. Yang seterusnya, janganlah kita merosakkan sedekah kita dengan menyebut-nyebutnya dan menyakit hati mereka yang menerimanya. Kadang-kadang aku dah bagi kau, mengungkit-ungkit lah ni. Kita dah bagi, hari tu kan aku dah keluarkan zakat, dah bagi, takkan kau tak dapat ni, nak minta lagi. Tak boleh. Dia tak boleh cakap macam tu. Diam saja. Bila kita bayar zakat, kita serahkan kepada pihak zakat untuk menguruskannya. Yang paling penting di pihak kita dah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Orang mukmin dia sedar untuk berzakat. Orang muslim belum tentu. Sebab zakat ini, solat ini, puasa ini, haji ini hanya orang-orang mukmin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Semua orang boleh jadi muslim, tapi belum tentu mukmin. Dan belum tentu hari-hari kita mukmin. Sebab kita tak ada macam termometer, tak ada meter tu. Oh ni hari ni iman naik, mukmin. Tak ada, kita tak ada. Cuma kita berdasarkan keyakinan hati kita, istiqamah kita dalam melaksanakan ibadah. Kenapa tak ada termometer kat sini, tak ada meter kat sini? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak kita berusaha, nak kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjari kita semua bila kita buat baik. Itulah perkara-perkara ghaib yang nak menjadikan kita ni beriman ke tidak, percaya. Percaya tak harta tu berkembang? Percaya tak hanya orang mukmin sahaja yang percaya? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kamu nak rosakkan pahala sedekah kamu. Bil manni wal adha, dengan perkataan yang berbangkit-bangkit, mengungkit-ungkit, dan kelakuan yang menyakitkan, wal adha, menyakitkan hati betul. Kalladzi yunfiqu malahu, sepertinya orang yang rosaknya pahala amal sedekahnya, orang yang membelanjakannya, malahu ria'an nas, orang yang membelanjakan hartanya kerana semata-mata untuk menunjuk-nunjuk. Kita beli sesuatu nak tunjuk. Beli jam, tengok ni aku beli, akulah ada jam yang paling mahal. Tengok ni. Beli kopiah yang mahal. Kan? Dengan niat nak pakai ni nanti aku yang ada paling mahal, kopiah paling mahal dalam surau ni. Ada kopiah mahal. Ingat tudung je ke ada? Ada, kopiah ada. Nak bersulam emas ada. Nak harga 700 pun ada, 1000 pun ada. Ada.
Kan? Paling murah pun 90, 150, 250. Tapi yang ini murah yo. Pasar malam. Kan? Yang siapa boleh beli mahal, alhamdulillah. Tapi niatnya adalah kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pakaian yang terbaik. Bukan niatnya kita nak tunjuk dengan orang lain. Itu niatnya. Kita beli yang paling mahal, pakaian yang paling bagus. Jadi setiap solat 5 waktu tu, kalau kita dapat buat itulah pakaian yang paling bagus untuk aku bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita pergi kenduri kahwin, kita pergi majlis, sanggup beli baju baru tu. Yang lelaki tak adalah, yang perempuan selalu. Raya tahun depan, tahun ni dah tengok dah iklan telekung baru. Yang ada sulam ke tak ada sulam, brand apa, dah keluar dah. Yang lelaki tak nak kisah tu, janji boleh sarung. Kadang kopiah kuning-kuning pakai je lah. Kan? Kadang baju gantung pakai, daripada subuh sampai isyak sama. Lepas tu buat pergi menyangkul pula, tanam bunga pula kat tepi. Kan? Sebaik-baiknya kita tukarlah, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini tadi, surah Al-Baqarah ini, perkataan manna ini bermaksud menyebut-nyebut apa yang telah diberikan. Bil manni, kita menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Jadi perbuatan ini tak bagus. Kerana apa? Ini adalah perbuatan yang sangat dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan azza ini tadi adalah menampakkan sedekah itu secara jelas di hadapan orang lain, atau mencela orang yang menerimanya dengan menyatakan bahawa dia miskin atau fakir, mencemuhlah ni kerana meminta-minta. Hari itu aku dah bagi, ni nak lagi. Kadang-kadang geram juga. Kan? Kita tengah makan kan, hari tu bukan ni ke yang minta sedekah tu tadi? Alamak, datang, angkat pinggan, pindah meja, datang lagi, tadi bukan ni ke? Macam mana? Kalau tak nak bagi, kita angkat tangan je, tak payah kita nak cemuh lah kan. Kadang-kadang ada kesian kan, mana tahu memang dia betul-betul miskin, memang dia itulah dia punya keperluan, tak tahu. Bila kita cemuh, tiba-tiba doa orang miskin tersebut makbul. Dia kata pula kita, miskinlah kau nanti habis. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan malaikat ke untuk menguji keikhlasan kita, mana kita tahu. Datang, tiba-tiba datang seorang nenek tua, datang ketuk kereta, tak 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 tak. Apa pula ni, nenek kebayan ke? Dek, boleh tak bawa acik ke balik rumah? Kita pun terfikir-fikirlah ni. Ini cerita betul. Kita pun terfikir-fikir. Tangan sebelah ada rokok, umur lebih kurang 70 tahun, isap rokok, nenek tua. Kenapa cik? Saya ni tadi tumpang orang. Kenapa ke sini? Nak beli rokok. Udah, betul ke tak betul ni makcik ni kan? Tengok atas bawah, atas bawah. Masuklah cik. Mana rumah cik? Terus nanti belok. Mana pula belok? Jalan besar terus tak sampai-sampai. Dalam masa 15 minit dah. Betul ke tak betul? Ni ke malaikat ke apa ni kan?
Ini rumah cik. Sekali dia hantarnya rumah usang. Udah. Tengok kiri kanan, dah lah turun dah. Terima kasih Erik. Kata. Cakap, cik doakan saya. Biar banyak rezekinya. Ya. Saya letak aja berpaling hilang. Kita ni bulu roma naik terus. Siapa yang saya hantar tadi? Kan? Jadi kita bersangka baik je lah. Mungkin tu malaikat kot. Kan? Ataupun memang betul manusia ke? Wallahu alam. Sampai sekarang saya teringat kisah tu. Di waktu tengah hari yang hening, minum air cendol. Rushing nak balik beli cendol. Ketuk pintu, ya Allah. Kan kita bersangka mungkin malaikat rahmat kot, malaikat rezeki ke apa kan, wallahu alam. Jadinya kita kena bersangka baik. Udah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jumpa orang tu, kita tengok betul-betul kan, kita bersangka baiklah. Kita bersangka baik. Kadang-kadang kita nak tolong orang tu, tunggu kita kenal orang baru kita nak tolong kan. Nak pula sekarang ni banyak kes samun kan. Jaga-jaga juga. Kalau memang betul-betul tolong. Tapi jaga-jagalah, jaga-jaga. Walaupun kita ni bersangka baik, jaga-jaga, insya-Allah. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Asal timbulnya sifat manna ini adalah kerana seseorang itu berasa diri dia telah melakukan kebaikan serta memberikan nikmat dan kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan, nikmat kepada golongan fakir miskin. Jadi kita ni sebaliknya hendaklah memberikan mereka sedekah, berasa bahawa fakir miskin sebenarnya yang telah membuat kebaikan kepadanya kerana mereka sudi menerima hak mereka yang merupakan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbalik pula. Kan? Kita kena rasa beruntung kerana harta kita itu dah ada orang terima. Kita melunaskan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Dia dah terima, alhamdulillah, sampai juga. Apa kita rasa kalau kita beri sumbangan, kemudian kita nampak progresnya? Contoh, buat surau, kita bagi sumbangan, dah naik tiang. Kita bagi lagi, dah naik, dah ada kipas, naik sampai bubung. Apa rasa agak-agaknya? Kita mesti rasa puas. Alhamdulillah, sampai rupanya sumbangan aku ini. Bukannya pula kita sumbang-sumbang, tak naik-naik pun songlap lah tu. Kita pula bersangka-sangka. Sumbang lagi, langsung tak ada apa pun. Kan kadang-kadang kita ada rasa macam tu. Tapi bila nampak progres, puasnya hatinya, nak bagi lagi. Macam itulah hasilnya. Kalaulah kita ini memang Allah kata nanti di akhirat nanti aku binakan kau istana kalau kau berbuat baik, beramal ibadah. Ada istana dekat syurga Aden. Kau duduklah dekat bawah pohon itu dan di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Duduk dalam tu, fiha abada, di dalamnya. Allah dah janji tapi kita tak nampak. Kan? Kita tak nampak. Mana yang sedar, kita sedar. Mana yang tak sedar, wallahu alam. Kita solat, kita zakat. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Bayyinah itu banyak. Kita solat, kita zakat, kita buat baik, Allah akan beri kita syurga Aden.
Bawahnya ada sungai mengalir di bawahnya, duduk relax je. Kan, pohon. Kalau kita panas, kita berteduh kat bawah pokok, ada pula sungai kat depan tu, dia punya bunyi air mengalir tu, ada pula buah apple, buah anggur datang bersuap pula dengan kita. Agak-agak seronok tak? Seronok. Kita relax je. Kadang-kadang tertidur. Sampai tertidur. Kan? Datang kepala air, habis. Jaga-jaga. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita sentiasa beringat. Yang kelima, hendaklah seseorang itu merasakan bahawa zakat dan sedekah yang dikeluarkannya itu begitu kecil jika nak dibandingkan dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan pemberian tersebut, jika pemberian tersebut dianggap besar, maka dia mungkin akan bersifat ujub, kagum pada diri dia sendiri dan takbur. Sedangkan sifat ini termasuk dalam sifat yang merosakkan keikhlasan hati dan meleburkan pahala segala amalan soleh. Jaga-jaga. Semuanya bab hati. Kan? Sampai ada kitab penawar bagi hati, pedoman mukmin. Kan, semuanya bab hati. Tasawuf. Kita jaga hati kita, kan? Itu je. Kalaulah seketul daging hati itu baik, maka baik. Di manakah hati itu? Di tengah ke, di jantung ke? Yang paling penting dia berada di dada. Kan? Jantung ke, memang hati yang itu ke? Yang paling penting kita tahu, dia berada di dada. Kalau kita jatuh cinta, dia terasanya dekat mana? Dekat lengan ke, dekat bahu ke, dekat dada? Dulu-dululah pandangan pertama. Dulu-dulu macam mana? Berdebar-debar jantungku. Kan? Debar kat sini, kat dada lah. Kan? Kalau kita nak meninggal pun, sesaknya di mana? Di bahagian dada. Itulah tempat qalbun kita. Sama ada yang tanya, ustaz, jantung ke hati ustaz? Doktor, jantung ke hati? Wallahu alam, di bahagian dada lah. Kan, itu qalbunnya. Yang penting diberitahu adalah seketul daging. Tapi tak tahu yang spesifiknya itu dekat mana. Kan, kalau jantung kita nak mengepam darah, takkanlah dia berperasaan pula, kan? Kalau hati, dia nak memproses, nak merubahkan hormon itu kepada hormon ini. Dia nak merembeskan kepada hormon itu ke hormon ini. Di dada. Baik. Jadi bila kita rasa ujub, takbur, dia akan merosakkan rasa keikhlasan hati kita. Dan sesuatu kebaikan itu tidak dianggap sempurna, dan melainkan adanya 3 perkara. Yang pertama, berasa bahawa amalan itu berkecil nilainya. Kemudian bersegera melaksanakannya. Yang ketiga adalah menutup amalnya daripada dilihat orang lain. Itu yang pertama tadi, iaitu bila kita nak bersedekah ini, kita hendaklah berasa yang kita bagi itu kecil je daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang daripada Allah Taala. Kita rasa kecil je. Kemudian kita bagi sumbangan itu, apa yang kita nak bagi orang tu kita rahsiakan, kita tutup.
Yang ketiga, kita terus melaksanakannya. Segera. Kalau kita nak buat baik ni, jangan nanti-nanti. Terus segera. Tadi aku dah niat macam ni. Tak boleh. Bila kita nak buat baik, contoh kita nak bersihkan tandas, terus bersihkan. Sebab apa? Manalah tahu dengan bersih tandas tu tadi, itulah jariah yang besar untuk kita. Kan? Kemudian kita meninggal. Kita meninggal, itulah perlakuan amalan soleh yang terakhir kita lakukan, iaitu buat baik. Husnul khatimah. Kan? Kadang-kadang kita zikir, meninggal husnul khatimah. Sebab apa? Dikira adalah yang terakhir itu. Yang terakhir itu paling besar. Walaupun lah ada yang kata, Ustaz, kalau dah ditakdirkan saya ni meninggal macam itu buruknya, buat apa lagi aku beribadah? Ada orang persoalkan begini. Jaga-jaga. Kadang-kadang kita sendiri tak sengaja mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tak yakin. Allah Subhanahu wa taala dah takdirkan saya meninggal aksiden. Begini, begitu. Buat apa lagi aku beribadah? Nampak? Perkataan-perkataan itu boleh jadikan kita ini syirik. Kita tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan boleh kita ubah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, andai buruk takdirku, ya Allah, kau berikanlah aku takdir yang baik. Allah makbulkan, Allah ubah takdir yang baik. Kenapa macam itu? Kerana Allah dengar doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Engkau katakanlah kepadaku, nescaya aku akan makbulkan doa kau. Cakap je apa saja, yang penting dalam hati kita yakin. Macam kita buat semua ibadah ni, ya ke tak ya? Tak boleh. Tak boleh ada rasa ya ke? Solat ni ya ke? Tak boleh. Sebab itu adalah merosakkan hati kita. Macam kita keluarkan zakat ini, kita percaya Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan apa yang kita keluarkan ini 7 tangkai. Dalam 7 tangkai itu keluar lagi 100 biji benih, bertebar lagi, hidup lagi. Macam padi. Kita yakin tak? Kita yakin. Ada yang tak yakin, padahal dah tengok dah pokok padi, macam mana tanam padi pun tak yakin juga. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala belum bagi lagi hidayah kepadanya. Masih nak uji lagi keyakinan kepadanya. Perkara-perkara tu kita nampak kecil, tetapi impaknya besar kepada keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perkara-perkara ghaib ni kita kena sangat jaga. Kan? Kalau kita dalam kubur, orang gali kubur boleh bergurau-gurau. Esok nanti aku nak masuk kubur, nak simen lah dulu, dan supaya aku tak kena hempap di tanah. Dunia boleh cakap tuan-tuan, dekat dalam sana kita dah kena ikat, tak boleh nak bercakap. Yang bercakap apa dia? Amalan kita. Duduk dalam tu, masuk je roh kita. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apakah pegangan kamu? Siapa Tuhan kamu? Itu soalan bocor. Yang kita tahu,
Yang kita tak tahu kat dalam sana. Okey. Nanti kalau kita nak elakkan daripada hempap semua, kita letak piling situ, letak beam lah kan, supaya tak kena. Itu akal kita manusia. Akal Allah Subhanahu Wa Taala boleh ranap, kun fayakun, ranap habis kan. Mungkin kita dekat dalam, kita gali-gali kubur, kita tengok, oh senyum macam ni, alhamdulillah. Tiba-tiba masuk je jenazah, banjir. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena betulkan i'tikad kita sepanjang masa, keyakinan kita sepanjang masa. Baik. Jadinya bila kita keluarkan harta kita ini, kita jaga hati kita, kita jaga pertuturan kita, supaya segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kita ringkaskan, yang keenam, harta yang dikeluarkan sebagai zakat hendaklah dipilih dalam kalangan harta yang terbaik dan paling dicintai. Kerana apa? Inilah kerana suci Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah yang maha baik, tidak menerima melainkan yang baik. Jadi Allah terima yang baik-baik je. Nak bagi orang tu, bagi yang baik. Janganlah kita bagi yang buruk-buruk. Walaupun baju yang kita nak bagi tu baju pre-love, janganlah baju yang bagi baju, walaupun baju pre-love, bagilah yang cantik-cantik, masih cantik lagi, baru pakai sekali. Okeylah 2 kali, 3 kali. Tapi ada orang baju dia sekali pakai dah gantung, tahun depan baru pakai lagi. Orang lah kan. Mungkin dekat sini bajunya dah tak ada dah. Itulah bajunya seminggu ada 5 helai, rotate sampai lusuh. Sebab ada orang berfikiran, alah, kita beli, gaji kita, duit yang kita dapat tu titik peluh kita, jadi kita kena belanjakanlah secukupnya sementara kita hidup. Sebenarnya gaji itu Allah rezekikan kepada kita untuk kita berkongsi dengan orang fakir, miskin, asnaf. Itu barulah boleh kita guna, iaitu zakat ni. Jadi dapat je rezeki tu, terus zakat dulu, baru kita fikir nak beli benda lain. Tetapi apa yang kita beli, apa yang kita simpan itu, besok nanti dalam kubur, hari akhirat besok, ditanya, hari tu kau beli tudung tu banyak-banyak buat apa? Nak berhias untuk suami ke nak menunjuk-nunjuk? Ini tak ada kan. Kemudian yang lelaki ni pula, ada pula yang suka simpan jam, G-Shock, taksub bau benau, simpan. Kau beli G-Shock tu kau nak buat apa? Solat pun lambat. G-Shock banyak-banyak kan, solat lambat. Ingat beli G-Shock tu, tengok, oh waktu solat terus. Ada pula motor besar, minat motor besar, sekejap tukar tu, sekejap macam ni. Dah mengejas motor besar, terlupa pula waktu solat. Besok dalam kubur tanya, kau hari tu beli motor besar, kau buat apa? Pergi masjid ke apa? Tak ada, aku nak menunjuk-nunjuk je. Udah. Kalau kata nak naik motor besar, pergi masjid, alhamdulillah. Saya beli motor besar ni sebab nak join grup-grup ni, kembara masjid. Alhamdulillah. Kita nak cari dana, alhamdulillah. Tu dia. Beli telefon mahal-mahal nak buat apa? Nak komen perkara-perkara buruk ke? Tak. Saya beli telefon mahal ni sebab nak catat nota. Hanya telefon mahal ni lah yang dapat saya rasa selesa nak catat nota kuliah. Alhamdulillah. Bukan nak TikTok je 2, 3, 4 jam.
Saya beli telefon ni besar sikit sebab senang nak baca Quran dekat mana-mana dalam kereta. Pergi jalan, tengok laki kat sebelah mandu, isteri sebelah baca Quran. Kan? Ini tidak, sebelah tengok teng-tong joget, lepas tu tidur. Abangnya lah yang drive, terus tukar tak nak. Betul tak? Itu kita lah kan. Sebab itu ragam-ragam itu adalah jalan kita nak menuju syurga dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua sama je, baik je, hidup ni tak seronok, tak ada variasi. Semua orang baik je pun susah juga. Kan? Tak ada pula kerja kita nak berdakwah. Kalau semua jahat je, habis pula. Sebab tu ada orang baik, ada orang tak baik. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada siang, ada malam. Supaya kita ini saling melengkapi dan saling mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dalam melaksanakan ibadah sedekah, hendaklah dicari mereka yang benar-benar dan dapat membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat tersebut. Janganlah hanya sekadar memilih mana-mana golongan dari yang 8 maka sudah dianggap cukup. Ini kerana umumnya golongan tersebut mempunyai 6 perkara. Jadi 8 golongan itu kita rasa dah bagi dah lah, selesai. Nanti dulu, kita kena tengok dulu. Hendaklah yang pertama, bila kita nak cari golongan yang 8 ini, kita hendaklah mencari mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun ia fakir, biarpun dia miskin, biarpun dia golongan yang 8 tersebut, kita yang pertama sekali kita hendaklah mencari golongan-golongan ini yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah sahabat-sahabat yang fakir miskin ini selalu dia datang surau, selalu pergi majlis ilmu, selalu dia join perkara-perkara yang baik. Ini dulu yang kita tangkap. Kan? Inilah yang diberitahu dalam buku ini. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala yang demikian, orang yang berzakat akan menjadi sekutu orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memberi bantuan kepada mereka. Maksudnya bila kita memberi bantuan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tak langsung kita sama-sama menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah mereka yang menerima zakat itu dipilih dari golongan yang mempelajari ilmu pengetahuan. Ini kerana memberi bantuan kepada mereka adalah sama membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan mempelajari ilmu pengetahuan adalah semulia-mulia ibadah apabila disertai dengan niat yang ikhlas. Ibnu Al-Mubarak dalam memberi sedekah atau zakat harta sentiasa mengkhususkan terutama sekali untuk para ahli ilmu pengetahuan. Maksudnya bila kita nak memberi zakat kita ini, kita nak memberi sedekah kita ini, kita pilihlah mana yang anak-anak kita ini fi sabilillah ni nak mencari ilmu pengetahuan, dia dengan niat yang baik, kita berikanlah sedekah kita. Kita tahu ada anak-anak sahabat kita yang nak melanjutkan pengajaran, bukan hanya masuk tahfiz, masuk madrasah, masuk pondok, bukan hanya itu sahaja. Mana-mana sahaja sahabat-sahabat kita nak menuntut ilmu pengetahuan dengan niat yang baik, kita sedekahlah kepada dia dulu. Yang pertama tadi kita pilih yang bertakwa. Yang kedua ini orang yang cinta nak meneruskan ilmu pengetahuan ini, kita sedekahkan kepadanya. Sebagaimana Ibnu Mubarak ini, dia kata alangkah baiknya kalau saudara sama ratakan sahaja pemberian itu. Lebih kuranglah kita bagi sama rata, kan? Lalu beliau menjawab, saya tidak mengetahui selepas kemuliaan para nabi
selain kedudukan kaum alim ulama. Maka apabila salah seorang daripada mereka mula bekerja untuk memenuhi keperluannya, maka tidak lagi tercurah perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Jadi sementara kita menimba ilmu, contohnya masih nak belajar itu kita beri sedekah, sementara dia menimba ilmu itu kita dapat jariahnya. Kalau dah kerja lain pula. Dia pula akan buat sebagaimana yang kita laksanakan. Jadinya dia juga tidak menerima orang lain untuk belajar darinya, maka perhatian mereka kepada ilmu pengetahuan itu adalah lebih utama. Jadi bila kita nak keluarkan zakat kita ni, kita tengok betul tak dia menuntut ilmu. Kan kadang-kadang kita pelajar-pelajar yang tahfiz ni kan, kita bagi sumbangan dana tiap-tiap bulan, yuran kita bagi kan. Tapi masalahnya juga pusat-pusat tahfiz ni hidup bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Masalah kan? Masalahnya apa? Masalahnya dia bergerak seperti sindiket. Sedikit macam mana? Sedikit untuk mendapatkan keuntungan. Buat madrasah, buat tahfiz, buat pondok, rupanya dia nak kerah anak-anak ini untuk berniaga, untuk mendapatkan dana sebagai sumber pendapatannya. Budak-budak tak makan, gaji guru tak dibayar, gaji dia bayar dulu. Lepas tu kita dapat mesej murid tak makan, lepas tu gaji pekerja tak cukup, tapi mention dekat situ gaji dia 5,000, dia dapat dulu 5,000, dia cekau dulu. Sepatutnya selesaikan dulu yang mana yang wajib untuk anak-anak tu makan, guru-guru tu, barulah selebihnya untuk yang mudir, pengurusan dulu. Tapi rata-rata wallahu a'lam lah nak cakap kan, yang baik ada, pastikan kita semak. Kadang-kadang tu kawan sendiri, tu yang sedih tu, sangat sedih. Jadi yang ketiga ini, orang yang menerima zakat tergolong dalam kalangan mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang ilmu tauhid. Yang mendalam. Jadi pastikan sahabat-sahabat kita ini yang kita berikan itu betul-betul lah kan? Jangan sembarangan kita bagi. Walaupun dalam 8 golongan itu bolehlah kita bagi dalam pembentukan, macam kita nak maknyah, penagih dadah, boleh-boleh, dengan niat untuk memberi pembentukan kepada dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi ada beberapa perkara lagi yang tak sempat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan berhenti di sini. Sebab kalau lihat di sini ada lagi lebih kurang 3 lagi, iaitu orang yang menerima zakat ini, yang kita hendak berikan ini, hendaklah dia menerima zakat. Yang tadi kita tahu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dia hendaklah cinta suka dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah orang yang menerima zakat ini hendaklah orang yang tinggi ketakwaannya, tauhidnya, dan tahu mengenai ilmu tauhid. Jadi kita akan tengok lagi yang keempat, kelima dan yang keenam, dan juga sahabat Nabi tadi kita tak sempat. Jadi insya-Allah kita jumpa pada bulan depan. Jadi sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesihatan, kekuatan dan istiqamah dalam ibadah kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ada apa-apa pertanyaan? Tak ada.
Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min du'a'i la yusma' wa min nafsi la tasma' ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.